USM di negara. Bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad berkata adalah berbahaya jika kerajaan boleh menyebabkan Pembentangan Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA dibahaskan di Parlimen selama 2 hari bermula hari ini. Perbahasan tersebut turut dihadiri Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak, timbalannya Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan ahli parlimen yang lain. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Mustafa Mohamed berkata ini merupakan satu budaya baru di Parlimen Malaysia apabila isu ini dibawa ke Parlimen untuk kelulusan. Tambahnya, beliau mengambil pendekatan ini untuk menubuhkan jawatan kuasa TPPA atau caucus. TPP memulakan satu budaya baru di Parlimen Malaysia. Satu peristiwa yang tak pernah berlaku dalam sejarah Parlimen. Unprecedented in Malaysian parliamentary history. Di mana satu treaty antarabangsa dibawa ke Parlimen untuk kelulusan. Ia juga membawa budaya baru kerana pihak kerajaan dan pembangkang duduk semeja untuk bincangkan satu isu yang besar kerana TPP merupakan satu trade deal, the biggest trade deal ever. Dan budaya baru ini adalah satu perkara yang positif bagi demokrasi di Malaysia. Saya mengambil pendekatan untuk menubuhkan caucus. Caucus ini merupakan caucus yang bipartisan seperti diakui oleh ahli pembangkang sendiri. Ujarnya lagi, perbahasan pada hari ini berjalan lancar dan kerajaan bersedia menerima kritikan. Setakat ini saya rasa perbahasan memuaskan dan saya berpuas hati dengan isu-isu dibangkitkan. Cuma saya harap kita berucap berlandaskan fakta. Jangan kita terlalu emosional. Kita boleh kritik dan kerajaan menerima kritikan. Saya banyak terima kritikan dalam caucus 15 kali. Setiap kali sebelum saya keluar negara untuk berunding, saya jumpa adikku. Saya cukup menghormati mereka dan saya ucap terima kasih kerana mereka memberikan pandangan yang cukup baik. Ya. Beliau berkata demikian ketika sidang media di Parlimen. Ahli Parlimen Tambun Ahmad Husni Hanazlah menyatakan TPPA sebagai satu perjanjian baru. Menurutnya, TPPA bakal memberi peluang pelaburan yang akan memperluaskan ekonomi negara. Ini adalah satu perjanjian yang baru. Kita dah ada ASEAN, within ASEAN, kita ada ASEAN Plus 3. Lepas tu kita ada FTA dengan beberapa buah negara. Maknanya ini adalah sambungan, kesinambungan daripada perjanjian telah kita ada. Dan TPPA ni dia mewakili 40% daripada GDP seluruh dunia. Jadi bermakna bila kita menyertainya, ia akan memberi ruang yang besar pada kita. Dari segi mana kata tokpa dia, dari segi ekspor, dari segi pelaburan, yang mana akan memperluaskan ekonomi negara kita. Tambahnya, selain meningkatkan ekonomi, TPPA juga bakal meningkatkan daya saing negara di peringkat global. Yang pentingnya, fleksibiliti yang kita perolehi. Bermakna ada beberapa perkara yang penting bagi negara kita. Umpamanya dari segi kedudukan putera itu telah dapat fleksibiliti daripada rakan-rakan TPPA tersebut. Bermakna bahawa segala kebimbangan kita telah kita perolehi. Dan saya percaya dengan adanya TPPA ini macam mana kita dalam ASEAN yang melonjak daya saing kita. Bila kita ada ASEAN Plus 3 dia melonjak daya saing kita. Kita ada beberapa FTA dengan negara lain dia melonjak daya saing kita. I think we are ready untuk kita meningkatkan kedudukan bukan sahaja ekonomi tapi daya saing kita. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Parlimen. Dalam perkembangan berkaitan, Senator Dewan Negara Dr. Ashraf Wajidi berkata pembentangan TPPA amat jelas dan menyeluruh serta mudah difahami oleh ahli parlimen yang lain. Beliau turut bersetuju bahawa Malaysia satu-satunya negara yang membentangkan isu TPPA ini di parlimen. Pembentangan yang bagi saya amat komprehensif dan jelas dan mudah untuk difahami oleh ahli-ahli parlimen. Saya kira siri-siri caucus dan juga pertemuan-pertemuan ahli-ahli parlimen sebelum ini pun sebenarnya telah banyak membantu untuk ahli-ahli parlimen memahami secara tuntas. Bahkan dokumen-dokumen yang telah pun diperhalusi oleh ahli parlimen. Cuma seperti mana yang disebutkan tadi, kita satu-satunya negara
di dunia ini sebenarnya di kalangan negara-negara yang menyertai TPPA ini yang membentangkan di Parlimen. Jelasnya, perkara ini menunjukkan kerajaan bertanggungjawab dan amanah dalam menggunakan kuasa yang menyentuh soal hak dan kepentingan rakyat. Menunjukkan bahawa kebertanggungjawab dan juga amanah kerajaan kita bukan hanya menggunakan kuasa eksekutif untuk menentukan keputusan besar yang menyentuh soal hak dan kepentingan rakyat, tetapi menyerahkan kepada wakil-wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat dalam menentukan masa depan dan hala tuju negara. Saya rasa ini pendekatan yang terbaik yang menjadi suatu asas kepada kita dalam membuat keputusan-keputusan penting pada masa akan datang. Menurut ahli Parlimen Kemaman Ahmad Syabri Cik percaya perbahasan TPPA dapat menimbangkan kebaikan dan keburukan. Ujarnya, ini jelas menunjukkan kesungguhan kerajaan dalam mendapatkan mandat rakyat. Saya melalui perbahasan sekarang ini kita akan dapat menimbangkan mana baik, mana buruknya, dan akhirnya ini adalah merupakan suatu kesungguhan yang ditunjukkan oleh kerajaan untuk mendapatkan mandat apa jua yang kita akan buat daripada Parlimen, kerana Parlimen itu adalah cerminan kepada kemahuan rakyat dalam negara yang mengamalkan sistem berparlimen ini. Dalam perkembangan lain, beliau turut mengulas keputusan Peguam Negara berhubung isu 1MDB. Ya, saya percaya bahawa keputusan itu dibuat berasaskan pada siasatan yang telah dibuat mengikut segala peruntukan undang-undang, terutama sekali tentang apakah yang dimaksudkan definisi rasuah dan perkara yang dibolehkan di dalam seorang Perdana Menteri melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, dan apa-apa yang berkaitan dengan soal beliau mengendalikan urusan parti dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Parlimen. Pakatan Harapan tetap menggesa agar Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak tidak menandatangani TPPA. Menurut Presiden Keadilan, Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, tiada jaminan serta bantuan khusus akan diberikan kepada pengusaha kecil dan sederhana sekiranya TPPA dikuatkuasakan nanti. There is also no assurance that the small medium enterprises, the SMEs, which will be exposed to greater global competition, will be given the necessary assistance, both financial and technical, to help them mitigate the impacts of the TPPA. This may result in job losses and company closures that will have a negative impact on the economy. Tegasnya lagi, Pakatan Harapan komited dalam mempertahankan perlembagaan persekutuan memandangkan perjanjian TPPA disifatkan mengganggu-gugat kedaulatan negara. In return for eroding our sovereignty and causing greater hardship for the rakyat, the TPPA dangles the carrot of economic growth and wealth. However, the United Nations and the PricewaterhouseCoopers reports do not project any significant economic gains and in fact show a retardation and erosion of our trade balance. So, Pakatan Harapan is committed to defending the Constitution and to protecting the well-being of the rakyat. The TPPA erodes our Constitution, hurts our rakyat, and has limited economic benefits. There is therefore a clear-cut case for rejecting the TPPA. In light of these serious concerns and shortcomings of the agreement, we strongly urge the Prime Minister not to sign the TPPA. Dalam perkembangan berkaitan, Dr. Wan Azizah Wan Ismail mengulas isu berkaitan Menteri Besar Kedah Mukhris Mahathir. Menurutnya, Pakatan Harapan berpendirian bahawa Dewan Undangan Negeri Kedah sewajarnya mengadakan satu sesi khas untuk tidak percaya terhadap Mukhris selaku Menteri Besar. We also actually discussed about the Kedah issue and our stand is that it should be constitutional, that the House, the state government, Dewan Undangan Negeri Kedah sepatutnya mengadakan satu sesi khas untuk membuatkan undi. Kalau tidak percaya kepada Menteri Besar Datuk Mukhris,
Jadi diberikan dalam sidang itu khas untuk memberi undi tidak percaya. Itu adalah pendirian kami. Dalam pada itu, Presiden Keadilan Wan Azizah Wan Ismail menjelaskan bahawa krisis yang melanda Kedah tersebut bukanlah satu kelebihan bagi Pakatan Harapan. Jelasnya, perjuangan politik Pakatan Harapan semata-mata untuk rakyat. Kita tidak mahu rakyat yang rugi. Ini bukan kisah untuk juara siapa-siapa. Kita nak menjuarai rakyat. Sebab itu kita masuk dalam gelanggang politik ini untuk memberikan pilihan untuk rakyat. Dan insya-Allah kalau ada kebaikannya kita buat perubahan. Tapi yang ni yang kalau mereka sama-sama gaduh sama-sama iaitu kalau tidak menguntungkan rakyat kita tidaklah menyokong. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Pejabat Pembangkang Parlimen Kuala Lumpur. Dalam perkara sama, Ahli Parlimen Gombak Azmin Ali menyatakan pendirian pembangkang untuk menolak TPPA. Hal ini kerana perjanjian perdagangan haruslah dilakukan dengan bebas dan adil. Ia juga berkait rapat dengan soal kedaulatan negara. Ujarnya, perkara ini tidak seharusnya dilakukan dengan tergesa-gesa memandangkan perjanjian tersebut mendapat kritikan dan perhatian daripada rakyat dan pakar ekonomi. Kita telah membuat pendirian bahawa kita menolak TPPA ini kerana seperti yang telah dijelaskan oleh Perkhidmatan PAU, pada prinsipnya kita boleh menerima perjanjian perdagangan dan kita telah pun menandatangani beberapa perjanjian perdagangan sebelum ini. Tetapi perdagangan itu mestilah satu perdagangan yang bebas dan adil, khususnya untuk masyarakat perniagaan tempatan dan juga kedaulatan negara. Tetapi TPPA ini telah menimbulkan banyak isu dan keprihatinan bukan sahaja di kalangan masyarakat tempatan tetapi juga pakar-pakar ekonomi yang mempunyai hujah untuk kita menyemak semula kandungan perjanjian tersebut dan ini tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa. Ulasnya, tempoh yang diberikan kepada setiap ahli parlimen untuk membahas isu tersebut adalah tidak munasabah memandangkan kandungan perjanjiannya yang mengandungi 6,000 muka surat. Kita diberi masa tempoh yang cukup singkat untuk membahaskan. 15 minit untuk membahaskan 6,000 muka surat. Satu perkara yang mustahil. Di Amerika Syarikat, mereka mengambil masa 90 hari. 90 hari untuk membicarakan dan membincangkan trade agreement ini. Kita 2 hari dan setiap ahli parlimen 15 minit ini tidak munasabah. Beliau berkata demikian ketika ditemui di parlimen. Sementara itu, Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Samad berpendapat TPPA tidak mendatangkan banyak keuntungan dari sudut perdagangan negara. Beliau mempersoalkan kerajaan yang dilihat tergesa-gesa ingin menandatangani perjanjian ini. TPPA ini dari sudut perdagangan tidak mendatangkan banyak keuntungan. Ini seperti mana yang telah dilaporkan dalam PriceCoopers Waterhouse punya laporan. Ianya merupakan satu perjanjian yang lebih melindungi pihak pelabur. Ianya membuka banyak persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik lagi ataupun dijawab dengan baik lagi. Maka soal kedaulatan negara, oleh kerana terpaksa kita pindah undang-undang kita mengikut apa yang telah ditetapkan oleh syarikat-syarikat multinasional daripada Amerika Syarikat khususnya. Dan kita rasa pelik kerana kenapa kerajaan tergesa-gesa nak tanda tangan, oleh kerana isu ni di Amerika Syarikat pun masih belum selesai. Selain itu, menurutnya, perjanjian ini mampu ditangguhkan agar satu perbahasan dapat dilakukan di kalangan ahli parlimen. Kita rasa bahawa ianya boleh ditangguhkan dan dibenarkan satu perbahasan yang lebih menyeluruh di kalangan seluruh masyarakat. Tadi Tok Pa sendiri pun kata dah 30 bab, banyak nak dibahas, tak sempat nak dinyatakan setiap satu pada hari ini. Dan kalau dia yang cakap sebagai menteri pun tak cukup masa nak bahas, kita apatah lagi. So saya rasa pada dasarnya kita rasa kita tak perlu kita tergesa-gesa, kita boleh tangguh dan kita boleh bahas dengan lebih mendalam dan lebih teliti. Beliau berkata demikian ketika ditemui di parlimen.
Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA mampu memberi akses pasaran lebih luas terhadap Malaysia. Ketua Eksekutif Institut Demokrasi dan Perhubungan Ekonomi IDEAS, Wan Saiful Wanjan menjelaskan, TPPA perlu dilihat dalam skop yang lebih luas dan bukan semata-mata berkaitan ekonomi sahaja. Bagi saya TPP ini satu benda yang baik yang perlu disokong sebab banyak perkara-perkara yang dituntut oleh mereka memperjuangkan reformasi dalam negara yang boleh dicapai melalui TPP. Tapi malangnya kita terlalu fokus pada isu trade benefits. Sedangkan TPP bukan trade sahaja, banyak lagi peraturan lain yang akan diperkenalkan hasil daripada TPP. So bagi saya secara overall keseluruhan TPP satu benda yang bagus. Dalam pada itu, Wan Saiful tidak menyangkal proses pengundian bagi meluluskan penyertaan negara dalam TPPA bakal ditentukan oleh parti dan bukannya atas kefahaman tentang perjanjian tersebut. Kita kena iktiraf bahawa ini satu perkembangan yang baiklah. Polisi yang sebegini besar dibincangkan di Parlimen. Tapi bagi saya ada sedikit kelemahan yang mana saya expect ahli-ahli Parlimen akan ikut mengundi ikut blok. Maksudnya ikut arahan whip masing-masing, bukan by conscience. Saya rasa lebih baik kalau sekiranya mereka vote by conscience sebab saya rasa tak semua ahli Barisan Nasional yang menyokong TPP, tak semua ahli pembangkang pakatan yang membantah TPP. Itu jadi by conscience lebih better. Beliau ditemui kru edisi @mobtv.my di Parlimen ketika usul bagi memutuskan Malaysia untuk menyertai TPPA yang dibahaskan dalam sidang khas Dewan Rakyat selama 2 hari bermula hari ini. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli didapati bersalah di bawah Seksyen 504 Kanun Keseksaan kerana jenayah fitnah. Rafizi yang juga selaku Naib Presiden PKR menjelaskan akta yang dikenakan terhadapnya tidak sesuai. Jelasnya, sekiranya pihak tersebut tidak berpuas hati, mereka boleh menyamannya di Mahkamah Sivil. Saya ingat pada ketika itu, saya sebenarnya mula-mulanya disiasat mereka bercadang untuk mendakwa saya di bawah akta hasutan. Tetapi oleh kerana komen dan kritikan saya itu terhadap UMNO, jadi saya ingat mungkin pihak berkuasa rasa susah kalau nak dakwa saya di bawah akta hasutan apabila saya mengkritik UMNO. Sebab UMNO, semua orang boleh kritik UMNO, tak salah kan. Kalau dia dakwa saya di bawah akta hasutan, seolah-olah tak boleh kritik parti politik langsung. Jadi mereka tukar last minute kepada akta di bawah Seksyen 504 ini yang sebenarnya tidak begitu sesuai dalam keadaan. Sebab itu bagi saya mudah. Kalau ada yang tidak berpuas hati, mereka perlu ambil saman di mahkamah secara sivil, bukan secara jenayah. Katanya penggunaan sabitan terhadap Seksyen 504 tidak perlu disalahgunakan selagi kenyataan yang dikeluarkan bukan bersifat provokasi dan boleh mencetuskan kekacauan. Saya harap ini kali terakhirlah seorang ahli parlimen atau ahli politik yang didakwa di bawah seksyen tersebut. Kerana seksyen tersebut sebenarnya sepatutnya digunakan dalam keadaan lain, iaitu apabila ada kata-kata provokasi di hadapan orang ramai yang mencetuskan kacau bilau. Beliau berkata demikian ketika ditemui kru edisi @mobtv.my. Rafizi didakwa atas tuduhan sengaja mengeluarkan kenyataan yang mengaibkan terhadap ahli UMNO menerusi artikel terbitan The Age Financial Daily pada 2014 bertajuk Will Rafizi Quit If Selangor Is Not Toppled?